Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5, bidang akidah, tajuk Nama Allah Al-Malik. Kamu boleh buka dan rujuk muka teks, muka surat 66 hingga 71. Baik, untuk mengenal dan mempelajari nama Allah Al-Malik, marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajarannya pada hari ini. Okey, yang pertama, dapat menyatakan maksud nama Allah Al-Malik. Yang kedua, menyatakan hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik. Seterusnya, menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Dan yang terakhir, membuktikan keimanan melalui tindakan dalam aktiviti harian kita. Baiklah, Ustaz nak tunjuk kamu satu contoh. Kita manusia tinggal di bumi dan bumi ini adalah salah satu planet dalam sistem cakrawala. Okey, cuba kamu lihat paparan video ini. Ini adalah gambaran bagaimana setiap planet bergerak, berputar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Yang di tengah itu adalah matahari. Dan setiap planet ini berhajat dan memerlukan kepada cahaya matahari. Okey, cuba kita bayangkan bagaimana jika setiap planet ini bergerak tidak mengikut orbit masing-masing. Jadi sudah tentulah planet-planet ini akan berlanggar antara satu sama lain. Inilah bukti kebesaran Allah Ta'ala dengan sifat Al-Malik. Mari kita baca sama-sama. Seluruh alam ini ditakbir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan sekalian alam. Segala yang ada di dalam ini berada dalam kekuasaan Allah dan tidak ada satu kuasa pun yang lain yang dapat menandingi atau menyamai kekuasaan Allah. Jadi hal ini sangat bertepatan dengan nama Allah Al-Malik. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Malik ataupun maksud nama Allah Al-Malik? Mari kita lihat sama-sama. Baiklah, mari kita sama-sama baca dengan Ustaz, boleh? Okey. Al-Malik berarti yang menguasai segala-galanya. Tiada satu pun benda atau apa-apa yang berada di luar kekuasaan Allah. Nama Allah Al-Malik pula bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan juga di langit. Kala dalil naqli nama Allah Al-Malik ialah, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Hadid ayat yang kedua. Baiklah Ustaz, nak kamu semua baca sama-sama dengan Ustaz, boleh ya? Okey. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentadbir alam ini dengan penuh kebijaksanaan. Allah juga mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti video yang kita lihat pada awal tadi, kita dapat mempelajari dan mengambil pelajaran bahawa setiap planet-planet yang berputar mengelilingi matahari itu akan sentiasa bergerak mengikut orbit yang telah ditetapkan dan tidak pula terkeluar daripada orbit tersebut. Ini merupakan salah satu bukti kekuasaan dan juga kehebatan kebijaksanaan Allah dalam mentadbir alam ini. Tiada satu makhluk pun, tiada manusia yang dapat mencipta walaupun sehelai daun ataupun seekor semut. Manusia sama sekali tidak mampu menandingi ataupun menyamai kekuasaan dan juga kehebatan Allah tersebut. Walaupun sekaya mana pun manusia tu, dia tidak boleh ataupun tidak mampu untuk mencipta apa yang
dicipta oleh Allah. Bahkan semua manusia sebenarnya memang berhajat kepada pertolongan Allah. Begitu jugalah dengan setiap makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang dicipta oleh Allah, kerana kita adalah makhluk yang tidak berdaya dan tidak berkuasa jika nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Baiklah, mari kita lihat apa pula hukum kita mempercayai dengan nama Allah Al-Malik. Baiklah, sebagai seorang Muslim ataupun yang beragama Islam, kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Itulah hukumnya kita sebagai seorang Muslim. Itu wajib kita beriman dan tidak boleh kita menolaknya. Tak boleh untuk kita sewenang-wenangnya berkata, aku tak percayalah Allah ni bersifat dengan Malik. Tak boleh. Firman Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maksudnya, maka dengan yang demikian, Maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi Maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116. InsyaAllah Ustaz harap kamu semua kita faham apa yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Malik. Seterusnya mari kita lihat apakah kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Yang pertama adalah, baca sama-sama dengan Ustaz ya. Berusaha menjadi manusia yang lebih bersyukur dan meninggalkan sifat sombong dalam diri kita. Maksudnya Allah dah bagi macam-macam rezeki dekat kita, Allah dah bagi macam-macam kelebihan pada kita. Jadi kita tidak boleh sombong kerana Allah boleh tarik semua rezeki dan juga nikmat yang Allah bagi kepada kita itu dalam sekelip mata. Oleh itu, untuk mengelak hati kita daripada sifat sombong, takabur, riak dan ujub, kita hendaklah selalu beristighfar kepada Allah. Baik, seterusnya kepentingan yang kedua adalah menyedarkan diri bahawa kita hanyalah makhluk yang lemah dan sentiasa memerlukan kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana seperti yang Ustaz terang bagi tahu sebelum ni, walaupun manusia ini dia suka mengaku diri dia kuat, berkuasa dan lain-lain lagi, hakikatnya manusia ini termasuk diri Ustaz sendiri adalah insan yang sentiasa lemah, seperti mana pepatah Arab ada mengatakan setiap manusia itu tidak boleh elak daripada melakukan kesilapan dan juga kelalaian. Seterusnya kepentingan yang ketiga, baca sama-sama sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjaga kebersihan alam ini dan juga kita sentiasa berjimat cermat dan apa lagi? Contohnya seperti menghargai apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita bersyukur apa yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita, kerana mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak mendapat nikmat yang Allah telah berikan. Contohnya nikmat mak ayah, yang bukan semua orang mempunyai mak ayah yang baik seperti mana kita mempunyai mak ayah kita. Ada yang lahir tanpa ibu dan ayah mereka. Jadi salah satu cara untuk kita hargainya adalah dengan kita mematuhi dan mendengar segala arahan yang baik daripada ibu dan ayah kita, selagi mana arahan itu bukan arahan yang buruk ataupun arahan yang melanggar perintah Allah atau arahan yang bersifat maksiat. Saya percaya tiada seorang pun ayah-ayah kita yang nak anak dia menjadi anak yang tak berguna, anak yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Semua mak ayah, tiap ibu dan ayah mestinya nak lihat anak-anak mereka, nak lihat kita semua menjadi anak yang berguna kepada orang lain, anak yang berjaya bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat. Kerana salah satu amalan yang boleh dibawa ke kubur walaupun mak ayah kita telah meninggal dunia adalah doa daripada anak-anak yang soleh. InsyaAllah dapat mengangkat darjat ibu ayah kita ke syurga ataupun menjadi asbab
ibu ayah kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Ini adalah berdasarkan hadis sahih daripada Nabi. Jadi kita kena percaya benda ni tanpa ragu-ragu, dan kita tidak perlu menunggu hingga mak ayah kita dah meninggal dunia baru kita nak doakan kesejahteraan ibu ayah kita. Tapi kalau boleh, setiap kali lepas kita solat 5 kali sehari semalam, lepas solat kita doa kepada ibu dengan kita sekurang-kurangnya, insya-Allah. Baik, sebelum Ustaz akhiri video PDPR kita pada hari ini, Ustaz ingin kongsikan doa untuk ibu dan ayah kita yang boleh kita lazimi dan juga kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini tercatat di dalam surah Ibrahim yang bermaksud, wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Baiklah, Ustaz rasa untuk setakat ini dahulu sesi PDPR kita pada kali ini. Ustaz harap kamu semua dapat siapkan tugasan yang telah diberikan. Okey, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ustaz sudahi sesi kita kali ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.